Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una al-hasanah. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allimna wa zirna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasukul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam ini kita sambung bahagian daripada hukum akal. Bahwasanya bulan lepas telah pun kita berkongsi apa yang dimaksudkan dengan wajib akli, yaitu yang terbahagi kepada dua, yaitulah wajib akli daruri, yakni mudah ataupun senang. Yang kedua adalah wajib akli nazari, yaitulah yang berkehendak kepada berfikir, bukti ataupun dalil. Sambungan dia pada malam ini, kalau kitab saya buka surah 16. Situ berapa? 11. Oh, lagi ni. Lagi sikit. Bahagian mustahil akli. Adalah mustahil akli terbahagi kepada dua. Yang pertama, mustahil akli daruri, yaitu menghukumkan sesuatu itu tetap tiada dengan tiada berkehendak kepada perbahasan ataupun kepada mendirikan dalil ataupun bukti, seperti menghukumkan tiada terima oleh akal satu itu separuh daripada tiga. Itu dia panggil
sebagai mustahil akli daruri. Mudah. Semua orang takkan kot, tak payah. Kan? Mudah sangat. Kalau ada orang kata, dia kata satu bukan setengah daripada tiga. Cuba kira balik Ustaz. Tak payah. Memang betul pun bahawasanya satu bukan separuh daripada tiga. Ataupun orang kata umur anak dia lebih tua daripada bapa dia. Okey. Ustaz, kena tengok sijil lahir dulu katanya. Kena tanya doktor dulu. Tak payahlah. Mustahil bahawasanya anak dia lebih tua daripada bapa dia. Ataupun dia kata, Ustaz, rumah dia tu besar Ustaz. Ustaz tengok rumah dia tu kan, bilik dia lebih besar daripada rumah dia. Boleh? Banyaklah contoh-contoh yang lain. Maksudnya ialah bila dia cakap, hati kita kata no. Kita akal tidak menerima. Itu dia panggil mustahil akli daruri. Yang kedua ialah mustahil akli nazari, iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap tiada dengan berkehendakkan kepada fikiran dan bahasan serta mendatangkan dalil-dalil atas ketetapan hukumnya, iaitu seperti menghukumkan tiada terima akal ada yang menyekutu bagi Allah Ta'ala, maka tidak dengan senang akal menghukumkan mustahil ada syarik ataupun yang menyengutu bagi Allah Ta'ala itu, melainkan dengan diadakan bahasan dengan mendirikan dalil. Ini dia panggil mustahil akli nazari. Bila dia ceritakan sesuatu perkara yang tidak diterima oleh akal, tapi kita kena tengok dulu, kena mengaji. Di sini dia bagi contoh, dia kata menghukumkan bahawasanya akal tak boleh menerima bahawa ada yang menyengutukan Allah. Kan? Bahawasanya tanpa adanya sesuatu itu, bahawasanya Allah Ta'ala itu lemah. Itu mustahil. Kita kena mengaji dulu dalam bidang tauhid, barulah kita boleh mengakui memang. Sebab apa? Contoh, kalau kita keluarkan dalil, lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Sekiranya ada di langit ataupun di bumi sesuatu Tuhan selain daripada Allah, niscaya binasalah keduanya. Yakni bumi akan binasa, langit pun akan binasa. Itu kena memerlukan kepada bukti dan nyata. Kalau saya boleh, saya kiaskan. Kan? Kalau istilah dalam keluarga, bahawasanya ada yang disebut sebagai istilah poligami. Tahu poligami? Macam senyum je. Kan? Apa dia poligami tu? Muslimat apa poligami? Tak tahu. Nanti suami kata, tolonglah saya nak poligami. Boleh. Poligami dalam istilah keluarga ialah seorang suami mempunyai dua atau lebih isteri dalam satu masa. Kan? Tapi kalau dia kahwin, cerai, lepas tu bulan depan dia kahwin lagi, cerai, lepas tu dia kahwin lagi. Ustaz, dia kata dia bini 3 Ustaz. Bukan 3. 3 kali menikah, bini dia 1. Tu tak dipanggil poligami.
Poligami ni maksudnya ialah satu-satu masa tu bini dia 2, 3, 4. Satu lagi dia panggil monogami. Pernah dengar? Monogami. Kalau istilah Piramli, yang itu jarang-jarang ke kadang-kadang? Okey, monogami ni termasuklah saya. Tu seorang tu je. Tu monogami. Semua kan monogami ni? Ada? Muslimat ada tak bini kedua sini? Muslimat ada tak? Siapa bini kedua angkat tangan? Tak ada? Tak berani angkat? Okey. Dah. Dua istilah ini ataupun dua perkara ini dibenarkan dalam Islam. Tapi ada satu lagi istilah. Mungkin tuan-tuan tak pernah dengar. Poliandri. Pernah dengar? Bukan nama orang lah. Poliandri. Tengok dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Poliandri haram di sisi Islam. Iaitu seorang isteri mempunyai 2 atau lebih suami. Kan? Ada berlaku tak? Di India. Ada kita tengok itu kan? Tak gaduh? Kalau adalah kampung murni ni, agak-agak gaduh. Suami seorang tu nak bawa pergi masjid. Dia pesan kepada suami yang pergi masjid tu, balik awal tau, saya nak bawa dia pergi karaoke. Gaduh tak? Kan? Ataupun katalah berjalan elok, tiba-tiba ada anak. Siapa punya? Kacau tak? Okey. Itu satu contoh dalam kehidupan pun, kalau satu perempuan itu yang memerintahkan dia 2 pun kiamat. Tara 2 bini seorang yang memerintah pun gaduh besar. Tak percaya cuba. Kan? Balik-balik daripada surau tak boleh masuk rumah. Naya tu. Okey. Itulah yang dimaksudkan bila dibandingkan kalaulah Tuhan itu lebih daripada satu. Kan? Apa pandangan tuan-tuan? Kalau Tuhan ada 2, satu di langit, satu di bumi, kan senang. Boleh? Perang jawabnya. Kan? Yang di langit menurunkan hujan. Yang di bumi ini menumbuhkan tanaman. Nak tumbuh lagu mana hujan tak turun? Hoi. Ni tengok ni. Tanam-tanaman tak mampu dah. Bagilah turun hujan sini. Dia kata slow saat. Nu dah 3 bulan tak turun hujan. Aku pergi turun sana dulu, dia kata. Allah, kalau macam tu dia kata dunia ini kita bagi 2. Daripada sini ke sana hang punya, daripada sana ke sini aku punya. Tengok-tengok besok yang sini dibuat kiamat, yang sana tak kiamat lagi. Syong lah sini. Beruhar tak? Maksudnya itu adalah perkara yang mustahil. Tapi kena mengaji ya. Kena perlukan kepada bukti ataupun alasan untuk membenarkan perkara tersebut. Okey. Yang ketiga, bahagian harus akli. Harus akli ni maksudnya menerima akal adanya dan tiadanya. Juga terbahagi kepada 2. Pertama, harus akli daruri, iaitu menghukumkan sesuatu boleh terima ada dan tiada secara jalan berganti-ganti dengan tidak berkehendak bahasan, dan mendirikan dalil seperti menghukumkan keadaan seorang itu. Ada kalanya ia bergerak atau ada kalanya ia
diam. Kan? Hari apa yang hujan lebat? Baru ni kan? Hari 2 hari lepas kan? Banyak pokok tercabut ataupun tumbang daripada Silverstone pergi ke Kemunting. Malah kemah banyak yang terbalik. Kan? Okey. Tidak? Sekarang ni dia kata apa? Angin yang kuat tu dia kata habis 3 pokok tumbang. Kuat sangat. Dia kata. Dia kata kami sini kuat juga tapi tak ada pun pokok yang tumbang. Gimana? Saya? Boleh jadi. Kan? Bukan semua pokok bila angin kuat dia tumbang. Ataupun ada orang menikah 9 bulan beranak bini dia. Boleh? Boleh kan? Boleh. Kawan dia hari itu menikah dah 2 tahun dah sampailah tak ada anak. Boleh? Boleh. Itu dia panggil harus akli. Akal kita menerima kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Kalau sini dia kata apa nama ni, ada kalanya bergerak ataupun diam. Yang kedua adalah harus nazari, iaitulah menghukumkan sesuatu boleh dijadikan atau tidak boleh dengan berkehendak kepada bahasan dan mendatangkan dalil-dalil seperti memberi Tuhan orang Islam yang tiada beramal itu pahala, maka tidak dengan senang akal menghukumkan hal itu, harus melainkan dengan diadakan bahasan dan dalil-dalil menunjukkan harus pada Tuhan memperlakukan seperti itu. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dari segi akidah, sebenarnya tidak menjadi kewajipan kepada Allah untuk menghukum orang yang melakukan dosa dengan memasukkan neraka. Dan tidak merupakan kewajipan kepada Allah untuk memasukkan ke dalam syurga setiap orang yang sembahyang. Hak tu kena belajar. Memerlukan kepada berfikir, memerlukan kepada perbahasan. Okey, di antaranya apa dia Allah kata? Fawailul lil musallin. Apa maksud dia? Celaka ataupun nerakalah bagi orang yang sembahyang. Pelik kan? Dia sembahyang tapi masuk neraka. Dia berkata kalau macam tak sembahyang. Nampak? Pasal apa dia masuk neraka? Pasal bila orang yang sembahyang itu alladzina hum an solatihim sahun. Dia sembahyang tapi lalai. Ataupun dia sembahyang tapi riak. Kan? Dia datang ke contoh. Nah, tuan-tuan, kita yang datang ni, tuan-tuan perasan tak nanti di hari kiamat? Ada 3 orang yang mendakwa di sisi Allah Ta'ala, dia tak puas hati bila dia tidak menerima pahala yang dijanjikan oleh Allah. Satu adalah orang yang mati syahid. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Mastika Hadis jilid yang pertama ke yang kedua? Pertama rasanya. Okey. Satu daripadanya adalah orang yang mati syahid. Kan? Panjang hadis tu. Nah, saya sebut maksud dia sahaja. Bahawasanya nanti di hari kiamat dia jumpa Allah. Ya Allah, mana pahala mati syahid aku?
Lalu Allah kata, syahid mana satu? Dia kata, ialah hari itu saya berperang memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan agamamu. Allah kata, hang bohong. Hang pergi berjuang bukan kerana aku, tapi kerana supaya orang kata engkau pemberani. Dia berperang adalah supaya orang kata dia orang yang gagah perkasa. Maknanya, ada juga rupanya dalam pandangan mata kasar kita, dia terbunuh di jalan Allah. Pada pandangan kita, dia mati syahid lah, masuk surga. Tapi rupa-rupanya, orang yang melakukan sesuatu amalan bukan kerana Allah, maka Allah tidak memberikan pahala baginya. Yang kedua, ialah orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang baca Quran. Nih, tak lama dah nih, bulan depan ada musabaqah tilawatil Quran peringkat kebangsaan ke antarabangsa? Antarabangsa. Kalau tuan-tuan rasa ada pahala tak? Pada pandangan tuan-tuan lah. Pada pandangan kita ada pahala lah kan? Sebab baca Quran kan? Tapi agak-agak dia baca Quran tu, apa niat dia? Nak menang? Ataupun dia kata nak dapat hadiah? Ataupun nak pergi haji? Ataupun dapat umrah? Atau macam mana tu? Boleh jadi dapat pahala, boleh jadi tak dapat pahala. Kan tuan-tuan pernah ngaji hadis 40. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Kan cerita Ummu Qais kan? Kan dia pergi hijrah. Tapi hijrah dia dipanggil hijrah Ummu Qais. Bukan hijrah kerana Allah. Pasal apa dia pergi hijrah? Dia jatuh cinta dengan Ummu Qais, buta, lawa orangnya. Kan? Jadi Ummu Qais kata apa? Saya nak pergi hijrah. Kalau engkau sanggup ikut aku pergi ke Madinah, aku setuju kita menikah di sana. Ummu Qais setuju tak? Setuju dia. Kan? Bila sampai di Madinah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nak bagi tahu bahawasanya Ummu Qais dia bukan sebab hijrah dengan kita, tapi sebab dia nak kahwin dengan Ummu Qais." Jadi sahabat tanya, adakah dia mendapat pahala seperti mana apa yang kita dapat? Nabi kata, tak. Tu apa yang dia dapat? Tu dapat bini. Jadi maksudnya ialah bahawa jangan kita beranggapan ataupun menilai bahawa setiap orang yang melakukan kewajipan ataupun perintah Allah adalah wajib bagi Allah untuk beri pahala padanya atau masukkan dia ke dalam surga. Tidak. Itu terpulang kepada Allah. Tapi kita berpegang apa dia? Innallaha la yukhliful mi'ad. Kan kita baca dalam apa? Doa bang tu kan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sirina Muhammadanil wasila wa tawal fadilah wa ba'asul maqamal mahmudanil ladzi wa'adah wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak akan memungkiri janji. Apa maksud janji Allah? Kan? Man amila solihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Allah berjanji sesiapa yang melakukan amal soleh kerana Allah, Allah akan janjikan dia mendapat kehidupan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Tetapi bila mana menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh Allah, contoh tadi dia berperang untuk disebut ataupun mendapatkan gelaran gagah, perkasa dan berani, ataupun dia membaca
Al-Quran dengan tujuan supaya dikatakan bacaannya baik, supaya dikatakan dia qari, ataupun orang yang menuntut ilmu. Nah, tuan-tuan, orang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah, tapi pasal apa? Supaya dia dapat title ustaz, supaya dapat title tok guru, supaya orang panggil dia tuan, supaya orang bagi dia penghormatan, ataupun dia tuntut ilmu kepada yang lebih luas lagi, supaya nanti kalau ceramah orang lain dapat 200, dia 2000. Kan? Maksudnya niat dia adalah untuk menunjukkan dia orang yang hebat di halayak orang ramai. Maka tujuan dia menuntut ilmu tidak diberi pahala ganjaran di sisi Allah. Yang ketiga ialah orang yang bersedekah. Kalau ikutkan bersedekah ni ialah konsep dia, apa yang diberikan oleh tangan kanan dia sembunyikan, tidak diketahui oleh tangan kiri. Tapi tuan-tuan perasan tak ada orang bersedekah kalau tangkap gambar, lepas tu masuk up dalam Facebook, dia bagi 5,000. Kan? Cuba tengok cerita Cikgu Murni. Kenapa kalau Cikgu Murni datang dia bagi berapa? 1,000, betul tak? Bawa Piramli, bawa anak yatim bagi berapa? RM1 seorang. Okey. Nampak? Budak-budak. Kan? Tapi yang itu, pasal apa dia bagi 1,000? Sebab dia ada nak kepada kawan tu. Dia nak menikah. Okey. Jadi sebab itu dia panggil harus daruri. Harus daruri ini adalah terpulang kepada Allah. Sebab itu nanti kalau kita belajar pun ada sifat yang harus bagi Allah, ialah al-ijad wal i'dam, mengadakan dan mentiadakan. Macam yang saya katakan tadi lah, tidak merupakan kewajipan kepada Allah untuk menjadikan suami isteri yang menikah akan dapat anak. Saya di antaranya pelajar saya. Dan kalau saya tak salah juga, tuan-tuan kalau perasan, Yusuf Haslam. Kenal Yusuf Haslam? Tak kenal? Kenal? Yusuf Haslam kenal? Tak kenal? Pelakon tu. Okey. Perkahwinan yang pertama, ada anak tak? Tak ada kan? Mereka berpisah. Tapi bila Yusuf Haslam kahwin dengan isteri sekarang, ada anak tak? Bekas isteri dia kahwin dengan suami lain, ada anak tak? Ada, tengok. Maknanya bukan semua perkahwinan wajib Allah memberikan kurniaan anak, harus sahaja. Jadi wajib pun ada terbagi dua, daruri dan juga nazari. Mustahil pun ada dua, daruri dan nazari. Harus pun ada dua, iaitulah harus daruri dan harus nazari. Okey. Yang terakhir untuk tajuk ini, tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal. Andai kata apabila kita dapati kemudian daripada wajib perkataan bagi atau pada, maksudnya wajib akli. Apabila kita dapati kemudian daripada mustahil perkataan atas ataupun pada, maksudnya mustahil akli. Dan apabila kita dapati kemudian daripada wajib perkataan atas, maksudnya wajib syar'i, iaitu barang yang diperbuat dapat pahala dan ditinggalkan dapat dosa. Jadi ada yang bersifat dalam pemikiran kita, kita tak boleh terima adanya. Itu adalah mustahil. Tapi kalau akal kita mengatakan yes, tak mungkin tidak, wajib akli. Tapi kalau akal kita mengatakan ada ke tak ada ke sama saja, itu dia panggil harus akli. Okey. Kemudian muka surat 19. Kenyataan yang kedua.
perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Hah? 18? 5? Saya laju sikit lah. Okay, kitab saya 19. Okey. Betul ke? Sebab ada yang berpandangan bahawasanya dunia ini ada dengan sendirinya. Kalau gitu kita nak tanya dia. Apa nama ni? Ni meja yang di hadapan saya ni. Kan? Siapa yang setuju dengan saya tak tahu bila tiba-tiba meja ni ada dalam surau ni. Mana ada Ustaz? Meja ni hari tu kami mesyuarat, lepas tu pengurusi tempat kebetulan ada kedai sekian-sekian-sekian, kami beli dekat dia. Maknanya bahawasanya wajib kita percaya ada orang, ada tukang yang buat meja ini. Jadi kalau meja pun tak boleh ada dengan sendirinya, apatah lagi alam ini. Sudah tentu wajib mempercayai adanya alam ini adalah ada orang yang menjadikan akan dia. Sesungguhnya, jika seseorang berfikir dan menilik, memperhatikan kejadian alam ini, niscaya ia dapat menunjukkan bahawa Tuhan yang menjadikan dia. Maka umbi dan puncanya ialah dari mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kenyataan di bawah ini. Yang pertama, kalau dilihat pada satu benda ataupun dilihat pada satu kejadian, seperti kerusi-kerusi yang saya duduk ni ataupun meja dan sebagainya, niscaya kamu dapati kerusi-kerusi dan meja itu tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan kamu percaya ada yang membuatnya. Demikian juga segala kejadian alam ini tidak boleh ada, melainkan ada yang membuatnya dan yang mengadakannya. Yang demikian, dengan pandangan kamu yang pertama ini, maka dapatlah kamu beriktikad dan percaya alam ini tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan ada yang mengadakan adanya itu. Kan? Maksudnya ialah adanya dunia ini dengan sebab adanya yang mengadakan. Okey. Kalau kita baca dalam kitab Kasful Ghaibiyah, tapi sesebahagian di kalangan ustaz-ustaz yang kononnya mereka mengaji tinggi ataupun title yang hebat-hebat lah, ataupun kita panggil ustaz-ustaz BBIP lah. Di dalam satu hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqtu syai' li ajlika wa khalaqtuka li ajli. Kata Allah, aku jadikan sesuatu itu adalah kerana engkau wahai Muhammad, dan aku jadikan engkau adalah kerana aku. Okey. Bahawasanya di antara tujuan kenapa Allah menjadikan kita adalah asbabnya Allah nak menunjukkan bahawa dia ada, dan Allah menunjukkan bahawa dia esa, ada penciptanya. Okey. Maka dengan adanya manusia ini timbul satu perkara, macam mana boleh kita ada? Maka kita akan mencari satu keadaan, sudah tentu ada yang mengadakan kita. Nah, semua menjadi satu asbab atau menjadi satu sebab adanya sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala dia kata apa? Aku jadikan sesuatu itu supaya mereka mengetahui bahawasanya aku itu ada, aku yang menjadikan sesuatu itu.
Sebab itu nanti tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila di akhir keadaan, kan, apabila mana Allah telah menghancurkan dunia ini, Allah telah menghancurkan, mematikan semua manusia, semua para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kan, dia sendiri tanya, dia sendiri yang jawab. Nah, yaitulah Allah bertanya, mana dia yang mereka mengatakan mereka adalah sebagai Tuhan? Maka Allah sendiri menjawab, la ilaha illa ana. Allah kata, tidak ada sesuatu Tuhan kecuali akulah Tuhan yang Esa. Jadi maksudnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, dulu kita pernah mendengar bahawasanya apa? Tuhan Harun. Tuhan Harun ke Tuan Harun? Nabi ke Tuhan? Kan? Dia mengaku diri dia Tuhan. Ataupun dulu apa? Kerajaan di langit ayat pin, kan? Cuma mana boleh Tuhan mati, kan? Tuhan mana boleh mati? Jadi menunjukkan bahawasanya Fir'aun dia kata dia Tuhan, mati juga. Kan Fir'aun dia kata kepada Nabi Musa, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Jadi Allah telah menunjukkan bahawasanya siapapun yang mengatakan ada kekuasaan, siapapun yang mengaku diri dia Tuhan, semua akhirnya adalah binasa. Nah, sebab itu kata apa namanya, Allahumma sholli ala sayyidina, apa di ayat Al-Quran? Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kata Allah, setiap sesuatu itu akan binasa selain daripada Allah Ta'ala sahaja yang tidak binasa. Maka kita istilahkan, kita ni dia panggil makhluk yang menjadikan kita, ataupun Allah dia panggil khalik. Khalik pencipta. Kita ni adalah yang dicipta. Maka yang mencipta iaitu Allah kekal selama-lamanya, yang bersifat kidam dan juga bersifat dengan sifat baqa. Jangan sampai kita mencari ataupun bertanya tentang tarikh Allah, tarikh lahir Allah Ta'ala. Takkan jumpa. Tak payah cari. Boleh jadi gila kalau dia nak cari Allah itu bila dia mula ada. Malah ada orang pernah bertanya, dia kata, apakah tugas Allah Ta'ala apabila nanti hari sudah dikiamatkan? Itu dia nak tanya. Lebih baiklah tanya, apa dia jalan amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga. Itu lagi baik daripada dia cuba mencari satu jawapan konon-kononnya. Nanti kalau dunia ni kiamat, Allah Ta'ala nak buat apa lagi? Kan? Manusia dah semua duduk dalam syurga, ataupun manusia ada yang duduk dalam neraka. Dia kata Allah Ta'ala buat apa lagi ketika itu? Bukan ada nak mentadbir dunia. Malah dia tanya, kalau macam tu dia kata malaikat Raqib nak buat apa lagi? Malaikat Raqib Atid, malaikat Ridwan, malaikat Malik nak buat apa lagi, dia kata. Kan? Jadi kita tak perlulah untuk kita mencari tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan sebenarnya kadang-kadang kalau kita fikir yang ada di sekitar kita pun kita tak tahu. Nah, sebab itu kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang ada pada kamu itu di sisi aku, ataupun ilmu yang aku bagi kepada kamu itu adalah amat sedikit. Nah, jangan kita menjadi sombong dengan ilmu ataupun title yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia berikan itu adalah sangat sikit. Okey. Nah, saya bagi contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala.
Percaya tak? Dalam diri awak ada roh? Ada? Ha? Cuba tunjuk kat saya. Ha? Ataupun agak-agak saya punya roh duduk tang mana? Tang kepala ke? Tang lutut ke? Tang jantung ke? Tang hati ke? Tak payahlah. Awak tiap-tiap hari tengok cermin kan? Betul? Ada tengok cermin dah tiap-tiap hari? Janggut awak berapa lah? Hak tu pun kita tak tahu dah. Macam mana kita nak bertanya tentang yang lebih-lebih daripada itu. Jadi jangan terlalu menjadi manusia yang pelik-pelik sangat. Cukuplah kita mempercayai bahawasanya setiap yang ada ini membuktikan bahawa ada yang mencipta. Seperti mana kursi dan meja tidak akan mungkin adanya dengan sendirinya. Kamu siasat lebih jauh lagi tatkala kamu perhatikan perbuatan-perbuatan tukang kerusi-kerusi dan tukang-tukang meja itu bersalah-salahan. Ada yang molek dan ada yang hodoh, ada yang sempurna dan ada yang kurang. Maka yang molek dan yang sempurna itu sentiasa menerima bertambah-tambah molek dan sempurna, sehingga kamu dapati segala ketukangan orang yang kemudian lebih molek, lebih sempurna daripada tukang yang dahulu. Nyatalah dengan sebab lebih kepandaian orang yang kemudian kerana melihat perbuatan orang yang dahulu. Demikianlah sehingga sekarang ini kesudahan bertambah-tambah molek dan sempurna. Maka dengan perhatian ini, nyatalah pula sekalian manusia itu dalam kekurangan dan kelemahan. Hanyalah kadar yang dianugerahkan Tuhan akan dia ilmu dan kekuatan jua. Kalau tidak, tentu manusia itu telah membuat dengan sempurna terus. Okey, tuan-tuan rahimakumullah. Profesor almarhum Datuk Dr. Harudin. Dia pernah komen satu video. Bukan. Dia komen satu kuliah atau ceramah. Kan? Dulu kalau kita ceramah, perasan tak yang ada yang lebih kurang macam ni? Pok masuk ke yang bergerak tu. Keset tip tu. Dulu kalau ada hak tu pun kira hebat dah tu. Kan? Saya ingat lagi dulu tahun 94. Kan? Saya punya telefon bimbit yang bila orang call kena. Tak. Kan? Duduk dalam poket ni menggelebeh ni. Kalau dibaling anjing mampu ya? Kan? Berat pada botol ni lagi. Masa tu talian yang hebat Adam 017 masa tu Adam kan. Kalau lebuh raya dia kan. Masa tu satu minit berapa? Masa tu berapa? RM1.2. RM1.2 kan aku masa tu. Kan? Lah ni kita contoh macam saya kan. Saya langgan RM38 panggilan kepada semua nombor free of charge. RM38 je sebulan. Nampak tak? Maknanya teknologi ni dari semasa ke semasa bertambah baik. Pasal apa? Kawan ni belajar kawan ni, belajar kawan ni, belajar kawan ni. Menunjukkan kepada manusia ni tiada kesempurnaan. Dari semasa ke semasa, lama kelamaan dia menjadi lebih hebat. Okey. Jadi moden sikit tu CD atau DVD. Kan?
Lah ni tak payah. Tu handphone je. Dia pergi rakam aku ni. Sekali lagi, dia boleh masuk pula dalam YouTube. Orang satu dunia boleh tengok. Tu canggihnya hari ni kan. Okey. Menunjukkan kepada kita adanya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manusia. Jadi, dia pun dengarlah. Dia cerita. Dia kata, apa ke benda lah orang tua ni ceramah. Habis ceramah tu, demikianlah kuliah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Harundin. Maksudnya, dia sendiri, dia dengar kuliah dia 10 tahun dulu. Dia sendiri dia kata 10 tahun dulu dia bodoh. Kan? Tuan-tuan perasan tak? Ada benda yang dulu-dulu kita buat, tapi sekarang ni kita terfikir, kenapalah aku buat macam tu dulu? Ada tak? Tuan-tuan ada tak satu-satu hari kan? Kita buat benda tu pada waktu itu kita fikirkan adalah sangat baik. Tapi bila kita fikirkan, lah, awak bodoh sangat aku dulu buat lagu tu. Menunjukkan ketidaksempurnaan manusia. Yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, saya tidak mempercayai langsung teori Darwin yang mengatakan bahawasanya manusia berasal daripada buruk. Dia boleh ukir tu, dia boleh lukis perubahan daripada A kepada B, B kepada C. Lepas tu sampai pada peringkat dah macam orang tapi ada ekor. Tuan-tuan percaya ada ekor? Kalau ikut teori Harundin ni, teori Darwin ni, yang last sekali kita sebelum jadi macam sekarang ni adalah kita ada ekor. Nampak tak? Okey. Jadi dari satu aspek tak pernah mana-mana satu kajian yang mengatakan bahawasanya beruk ada akal. Walau cerdik mana beruk tu pun. Kan? Kalau tuan-tuan pergi Kelantan, ada universiti beruk. Ataupun dipanggil sekolah beruk. Typing tak ada. Kan? Sebab itu kalau nak beli beruk yang dah sekolah, kena pergi Kelantan lah. Dah ready dah. Kalau tuan-tuan ambil beruk yang kat Taman Tasik tu, suruh panjat kelapa sampai mampus. Sebiji tak dapat. Tapi kalau tuan-tuan pergi ambil beruk yang Kelantan, contoh bayar 5,000, balik sini, sekejap je dia panjat kelapa tersebut, kelepang ke turun ke bawah. Dia tahu pula kelapa yang dah boleh diguna untuk buat santan dengan yang muda. Kalau kelapa yang dekat, kalau beruk yang kat Taman Tasik tu, dia ambil peluruh dia yang putih dia tu. Apa pun tak dimakan. Nampak tak? Okey. Jadi maksudnya ialah secerdik-cerdik kan beruk yang Kelantan tersebut, bahawasanya dia tidak ada akal. Jadi macam mana Darwin boleh mentafsirkan, dan bagaimana ada orang yang mempercayai konon-kononnya manusia ini adalah berasal daripada beruk. Boleh rosak akidah mu, kan? Letih ataupun istilahnya sia-sia Allah Taala menjadikan manusia. Ya Allah kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Betul kata tuan? Mana lebih handsome kita daripada lembu? Kan? Ingat ada tuan-tuan pernah saya kata itu? Yang ayam apa? Yang kambing dia piperli, dia kutuk apa? Ayam. Dia kata apa? Alah, ayam. Kan? Kepala macam mahkota, cantik. Baju, cantik. Macam baldo kan? Tapi dia kata, tak pakai kasut kaki ayam. Cuba tuan-tuan pergi raya, kan? Songkok tinggi,
pakai semata hitam, pakai kot, pakai seluar, tak pakai selipar. Agak orang kata apa? Silap-silap nanti tuan-tuan nak pergi raya kat rumah kawan kita, dia tak buka pintu. Dia kata apa? Orang tua ni gila nanti. Kan? Menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya manusia ini. Sebab itu tuan-tuan janganlah perli orang kan. Semua manusia ini telah diciptakan oleh Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa dia? Allah jadikan manusia ada yang kaya, ada yang miskin. Cuba tuan-tuan, kalau semua orang kaya, tuan-tuan nak kenduri, nak jemput siapa catering? Ya. Lah masak sendiri. Ya. Nak beli daging mana? Kat market siapa jual daging? Dia pun kaya. Ya. Nak beli kentang kat mana? Tak ada orang tanam kentang. Dia pun kaya, nak buat apa tanam kentang? Nak beli ikan. Siapa jual ikan? Cuba tuan-tuan tanya, orang yang jual ikan tu, kan? Kalau dia ada peluang lah jadi ahli parlimen, dia nak jual ikan kan ada parlimen. Kan? Buat apa nak jual ikan lah? Busuk, hanyi, lebih baik jadi parlimen lah. Pakai kot. Menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala lah yang maha sempurna. Jadi sebab itu kata ayam kepada kambing tersebut, tu hang pun warak pakai janggut tapi tak pakai seluar kan. Apa? Okey, jadi dia kata apa? Kamu pandang pula kepada kejadian manusia. Kamu pandang kepada kejadian bulan, matahari, bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan. Sama ada yang kecil atau yang besar. Maka kamu dapati tiap-tiap satunya telah dijadikan cukup lengkap dengan aturan dan kejadian yang elok dan hikmah yang pelik. Saya bagi contoh tuan-tuan. Kejadian bulan dan bintang. Tuan-tuan rasa mana lebih bermanfaat? Tuan-tuan rasa manalah tuan-tuan lebih memerlukan? Tuan-tuan lebih memerlukan matahari ke tuan-tuan lebih memerlukan bulan? Mana agak perlu? Kalau naik kereta, diperlukan bulan tak? Tak ya kan? Tapi kalau tuan-tuan mancing, siapa yang kaki mancing kan? Kaki nelayan. Nelayan, dia nak tengok matahari kan nak tengok bulan? Bulan. Tuan-tuan nak puasa. Nak puasa nak tengok bulan kan nak tengok matahari? Bulan. Nak pergi haji, tengok matahari kan tengok bulan? Bulan. Tu kalau macam tu mana lebih penting? Bulan ke matahari? Sama-sama penting. Betul lah tu. Jadi maksudnya bahawasanya bila kita perhatikan ke semua, sebab itu Allah sebut dalam apa? Ujung suratul Baqarah kan? Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah Ta'ala tidak menjadikan apa-apa sesuatu yang di atas muka bumi ini sebagai sia-sia. Kan Allah bagi tahu kepada orang Yahudi, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayaquluna apa? Fa ammal ladzina amanu fayaquluna ayat wa ammal ladzina fasaku fayaquluna madza arada Allahu bihadza masalan, ayat tu. Tentu tengok balik surah Baqarah kan. Okey, maksud dia lebih kurang begini. Allah kata Allah tidak segan, bahasa kitanya malu. Allah tidak malu. Allah tidak rasa segan untuk menjadikan sesuatu yang lebih kecil. Contoh Allah menjadikan lalat.
Ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha, ataupun yang lebih kecil daripada lalat. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan suka lalat tak? Kalau macam tu, apa tujuan? Bolehkah kita kata, ya Allah, Allah Ta'ala pun tak ada kerja lain ke? Lalat pun nak buat apa? Kalau Allah jadikan lebah, dapat kita minum madu. Lalat. Tapi agak-agak tuan-tuan, apa di antara hikmah Allah jadikan lalat? Kan? Dengan adanya lalat, maka ada orang lah buat pemukul lalat. Dapat duit juga orang tu kan? Tahu jual. Kan? Tapi ada satu simbolik lalat. Lalat ni jenis makhluk Allah. Tak mengenal orang tu menteri ke, raja ke, kaya ke, miskin ke. Hang mati je, dia datanglah mengurung orang tu. Ada tak? Oi, lalat kata, oi, jangan pergi situ. Tu sultan tu. Ada? Mana ada? Jadi maksudnya, bila kita kaji semua, termasuklah cicak. Kan, cicak kan? Nak buat apa cicak? Telur tak boleh makan. Cicak tak boleh makan. Nak buat apa cicak? Ya. Tapi cuba tuan-tuan, rasa gatal lengan kan? Duk syok tengok kuliah. Lepas tu tengok-tengok, nak pukul, kenyang, merah dah perut ni. Nyamuk tu. Nak pukul dia terbang. Dia terbang. Singgah je dia, keluar lalat daripada apa nama tu? Keluar je cicak daripada frame tu, dia makan lalat tersebut. Tuan kata apa? Padam muka hang lalat, apa nama ni? Maknanya kadang-kadang tuan-tuan, mungkin hari ini kita kata tidak, tapi satu hari kita kata ada hikmah. Sebab itu bahawa berfikir satu saat lebih besar pahalanya daripada ibadah. Apa kata Nabi? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang yang cerdik. Al-kaisu orang yang cerdik, kata Nabi, man dana nafsahu, orang yang merendah diri, wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan satu kerja amal yang mana hasilnya akan diterima selepas mati. Kalau kita duduk dalam tu, kita dikira cerdik. Tapi kalau ada orang sembahyang tidak, puasa tidak, tapi tiap-tiap malam pergi karaoke, cerdik lah. Alah, dia kata kalau sembahyang pun belum tentu masuk syurga. Kalau orang yang tak sembahyang belum tentu masuk syurga, orang tak sembahyang, apa? Lagilah. Okey, jadi dia kata, maka adalah segala perkara-perkara itu semuanya daripada segala manfaat ataupun maslahat dan hikmah yang melemahkan segala akal cerdik pandai memikirkan kejadian itu, kerana melengkapi segala keindahan yang tidak tolok banding. Yang demikian nyatalah kepada kamu, sesungguhnya yang menjadikan perkara yang tersebut itu ialah yang mempunyai kuasa yang sempurna, itu yang luas dan bersifat dengan segala sifat yang kesempurnaan, yang maha suci daripada serupa dengan makhluk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau depan rumah kita bersihkan rumput tumbuh, bersihkan rumput tumbuh, cuba tanya sahabat kita yang ni kerja lebuh raya, dia pun sangat suka rumput. Sampai dia beli rumput, kita rumput buang, lebuh raya dia beli rumput.
Bila diperbuat contohnya apa? Contoh exit kan. Kan di petara buat macam tu kan. Supaya jangan tanah tu turun, beli rumput. Nampak tak? Maknanya Allah Ta'ala tidak menjadikan rumput sebagai satu sia-sia. Tapi sebab kita tak nampak manfaat dia, maka kita kita racun rumput tu mati. Cuba tuan-tuan pergi bawa racun, racun lebuh raya. Masuk lokap jawabnya. Okey, jadi sebagai kesimpulannya, sesungguhnya telah dapat diketahui daripada kaedah syariah dan perkhabaran anbiya bahawa adalah yang menjadikan atau mengadakan atau membaharu-baharukan alam ini ialah Allah Ta'ala. Kerana segala perbuatannya itulah menunjukkan bekas bagi segala sifatnya yang maha suci dan tidaklah makhluk dapat mengetahui hakikatnya kerana sekaliannya makhluk sentiasa bersifat lemah dan kekurangan. Nah, sebab kelemahan kita, sebab kekurangan kita. Kalau banyaklah atau cerdiklah ilmu kita, banyak rahsia-rahsia, hikmah-hikmah, sesuatu yang Allah jadikan itu bukan dalam keadaan yang sia-sia. InsyaAllah pertemuan yang akan datang, kita bincangkan mengenai dengan mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Nah, bagaimana sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, bagaimana sifat yang mustahil, dan juga mengenal ataupun mengetahui sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisail muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.